Ya, kembali bersama MSI dan anda yang sedang menonton kami stream di Facebook Live MSI TV3. Cuba cek dekat atas line tu. 4G ke 5G? Saja tengok kan. Bila laju je stream ni, lancar je kan. Mungkin anda menggunakan rangkaian 5G. Baik, ini yang kita nak bawakan hari ini di Malaysia hari ini. Menyentuh tentang rangkaian 5G ini, dianggap sebagai satu agenda yang sangat penting dalam usaha untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju di Asia Tenggara. Namun kita melihat apakah mungkin manfaat dari segi capaian 5G ini, bagaimanakah agaknya dalam usaha untuk kita membangunkan infrastruktur teknologi ini, adakah Malaysia sudah bersedia? Kita tanya sendiri dengan Yang Berhormat Fahmi Fadzil, Menteri Komunikasi dan Digital. Assalamualaikum, YB. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Dah habis dah kan? Habis raya. YB pun baru je pulang dari Sarawak. Ya, betul. Kita pergi tengok internet, masalah internet dekat Sarawak. Kalau kita tengok sekarang ni capaian ataupun pelaksanaan rangkaian 5G ni, secara keseluruhan dah sampai hampir 60%. Tapi dekat Sarawak ni masih dalam 35-36%. Jadi saya pergi tengok dulu macam mana keadaan. Jadi baru baliklah. Nak cepatkan sikit. Okey, tapi bercakap mengenai 5G ni, YB. 5G dan 4G adalah satu benda yang berbeza. Dan mungkin YB boleh ceritakan perbezaan perkhidmatan 5G dan juga 4G ni yang dinikmati oleh pengguna-pengguna rakyat Malaysia kita sekarang. tengah sedap 4G dan nak beralih ke 5G. Mungkin ramai dalam kalangan pengguna tu rasa was-was sikit. Apa beza dia tu? Dia sebenarnya 5G ni yang paling mendapat manfaat. Yang dia adalah penghantaran data yang laju. Jadi dia paling memanfaatkan bila ada sistem-sistem yang nak berkomunikasi antara mesin, antara peralatan, dan contohnya kilang-kilang ataupun pelabuhan-pelabuhan, antara kapal yang nak masuk, kontena yang nak diangkat, ataupun kalau kita tengok pengurusan trafik bandaraya besar macam Kuala Lumpur, itu akan dapat manfaat daripada kelajuan daripada 5G. Untuk kita rakyat biasa, rakyat marahan 5G ni dia memang kita akan menikmati. Contohlah bila kita nak tonton Malaysia Hari Ini online dia lajulah, dia tak ada buffering ke, dia tak ada masalah macam itulah, insya-Allah. Ataupun kita nak download teks buku sekolah contohnya kan. Jadi laju, cepat. Tapi manfaat yang paling memberi kesan positif kepada ekonomi negara ialah bagi perindustrian, bagi perusahaan, itu kita nampak yang paling memanfaatkan. Jadi apa beza 4G dengan 5G? 5G ni lagi laju. 4G apa yang kita ada sekarang lah. Laju juga. Dulu kita ada 1G, 2G, 3G, tapi 1, 2, 3 ni kita dah tutup. Sekarang ni ada 4G dengan 5G. So itu yang sambil kita nak lengkapkan 5G di seluruh negara, semua rakyat Malaysia ni kita masih guna 4G. Cuma ada setengah tempat 4G belum lengkap lagi. Macam negeri Sarawak. Jadi saya pergi tengok dulu mana menara yang nak kena dipasangkan. Dipanggil, kalau kawan-kawan dekat Sarawak kata kuali itulah. Kuali tu mana menara. So saya berseluruh lah, saya kata kalau nak internet berkualiti, menara mesti ada kuali. Mesti ada kuali. Tapi itulah YB pergi untuk melengkapkan kuali itulah. Nak tengok. Mana ada. Jadi alhamdulillah kita dah bincang. Ada beberapa perkara dengan pihak kerajaan negeri, dengan telco-telco. InsyaAllah menjelang bulan Jun, kita akan ada penyelesaian yang boleh segera melengkapkan menara-menara yang tak ada kuali ni. Inilah menaranya ya? Yes. Itu tak ada kuali? Ni. Semalam kita pergi ke disebut kampung, tapi ni mungkin yalah semalam dekat Kampung Trombol, dekat Pantai Damai. Tapi basically menara-menara dia macam ni. Dan kadang-kadang bila kita lalu dekat highway ke mana, kita tengok menara tu ada banyak peralatan kan. Tapi bila saya pergi ke negeri Sarawak, saya pergi tengok kan, dan aduan yang ramai ahli parlimen, ramai wakil rakyat mengadu pada saya. YB, menara ada tapi tak ada internet, tak ada kuali. So masalah komersial jadi telco ni sebelum ni dia rasa nak masuk tak masuk, ekonomi tak ekonomi. Jadi saya kata ekonomi letak ke tepi, selesaikan masalah rakyat dulu. That's the thing. Kalau kita lihat sebenarnya 5G ini mula diperkenalkan secara komersialnya pada tahun 2019 di US, di UK, Jepun, Turki dan sebagainya. Dan kita ketika ini, kata YB tadi, capaiannya hampir 60%. Kita mengamalkan
model pelaksanaan SWN ataupun Single Wholesale Network, dan kabarnya bakal beralih kepada dui rangkaian 5G. Bagaimana sebenarnya perubahan peralihan ini? Dia di pihak kerajaan kita lihat dengan satu entiti yang namanya Digital Nasional Berhad. Dia telah ditugaskan, dia sebuah syarikat kerajaan yang telah ditugaskan untuk melaksanakan rangkaian 5G. Cuma ada beberapa pihak yang merasakan kalau hanya satu entiti sahaja yang mempunyai rangkaian 5G ini, maka dia akan berbentuk monopoli. Maka untuk mengubah sedikit model tersebut, untuk kelestarian kemampanan ekosistem telekomunikasi dalam negara, maka kerajaan telah membuat keputusan pada 3 Mei yang lalu, setelah kita capai 80% pelaksanaan 5G menggunakan DNB, kerajaan akan membenarkan peralihan kepada dui rangkaian. Sekarang ni single je. Betul. Tapi nanti bila sampai 80%, kita akan benarkan dia bercambah menjadi 2 dan akan ada satu rangkaian tambahan. Apa yang akan berlaku kalau, katalah, sekarang ni semua telco yang ada, dia akan bekerjasama dengan DNB untuk pelaksanaan rangkaian 5G melalui yang Single Wholesale Network ni, SWN. Bila sampai satu ketika nanti, mungkin sebahagian daripada telco-telco ni akan terus dengan DNB. Manakala sebahagian yang lain akan wujudkan satu entiti baru untuk mereka bina rangkaian 5G yang baru. Apakah kesan kepada rakyat? Dia janji dan syarat yang kerajaan tetapkan kepada telco-telco ni ialah kos dari segi harga borong 5G ni tidak boleh lebih mahal daripada apa yang disediakan oleh DNB sekarang. Ya, dalam 13 sen per gigabyte. Ini adalah harga borong, bukan harga runcit ya. Bila kita buka, kita guna phone ni, ini runcit punya. Bukan borong. Borong ni nanti ada syarikat-syarikat lain nak beli, dia nak jual. Ya. Jadi harga borong tu tak boleh lebih mahal daripada DNB. Dan walaupun kita guna mana-mana rangkaian pun tidak akan terjejas. Dia langganan kita, package kita, akses kita tak akan terjejas. Okey, tapi benda tu mungkin membuatkan orang risau, kan? Orang lain dah dapat 5G ni. Dia tengok kawan ni, kawan punya handphone dah pergi 5G. Oh, dia belum. Dia tertinggal ke? Apa yang akan jadi? Yang ni 5G ni salah satu perkara yang kalau kita tengok macam negara Korea Selatan. Sehingga hujung tahun 2022, dia ada satu telco namanya SK Telecom. Dia telah mencapai liputan sebanyak 97% kawasan berpenduduk di seluruh Korea Selatan. Tapi yang mengguna 5G setakat hujung tahun lepas baru 46-48% daripada penduduk. Jadi bukan, walaupun dah ada tapi tak semua beralih kepada 5G. Kenapa? Sebab kita perlukan peranti, setengah peranti boleh pakai 5G, setengah peranti belum. Jadi satu perkara yang pihak kementerian sedang teliti ialah kita perlu memberi satu kata dua kepada syarikat-syarikat telco ni. Mereka perlu menyediakan nanti peranti-peranti yang lebih murah untuk membolehkan, memudahkan rakyat. Sekiranya rakyat nak, ya, mana-mana yang nak untuk beralih menggunakan 5G, peranti itu taklah mahal. Itu yang penting. Okey, baik. Bila kita menyentuh tentang SWN dan juga duit rangkaian ini, YB, bagaimana mungkin daripada pihak kerajaan sendiri nak memastikan peralihan ini akan berjalan dengan teratur dan sempurna dan dia tidak akan memberi kesan ataupun sekurang-kurangnya kesan yang besar terhadap pengguna itu sendiri? Dia memang kalau kita nak tengok pelaksanaan mana-mana rangkaian ni, dia kata pengurusan projek itu sangat penting. Kita bawah kementerian ada Suruhanjaya Komunikasi Multimedia SKMM pernah menerima hadiah ataupun telah pernah memenangi tempat pertama di satu kiranya pertandingan antarabangsa di Switzerland kerana berjaya menguruskan projek pelaksanaan projek jendela dengan sangat-sangat baik. Jadi kita menggunakan model pelaksanaan projek jendela itu dan kita akan gunakan untuk pelaksanaan 5G. Kita dah wujudkan satu pasukan petugas, satu task force yang mana pengurusi bersamanya ialah Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Ketua Setiausaha Perbendaharaan. Jadi dua-dua ni jadi co-chair dan kita panggil semua telco-telco ni. Kamu dah buat berapa? Kamu dah buat berapa? Ini negeri mana dapat berapa? Menara ni. Jadi dikiranya macam nak segera selesaikan. Dan mereka akan bermesyuarat setiap 2 minggu.
So setiap 2 minggu kita akan tahu okey apa status dia, kenapa, apa masalah dia. Sebab kadang-kadang kalau kita arahkan saja belum tentu benda tu jalan. Betul. Jadi Dia kena kita sama-sama. sama-sama dan selalu bermesyuarat tu. YB, saya nak sentuh sedikit. Adakah dengan pelaksanaan 5G ini, ia mampu untuk merapatkan jurang antara jurang digital di bandar dan juga di luar bandar? Dia, saya lihat usaha 5G secara tak langsung, tempiasnya ialah pertama, kita dah panggil semua syarikat telekomunikasi dan mereka telah membuktikan bahawa bila ada kemahuan, di situ ada jalan. Bila kita boleh ada satu kata sepakat, berkatnya kepada rakyat. Jadi bila mereka telah menunjukkan kesediaan mereka untuk bersama melengkapkan pelaksanaan rangkaian 5G, saya boleh cakap pada mereka, tengok masalah 4G ni. Ramai yang masih mendambakan perkhidmatan yang baik. Kita bayar banyak, tapi kadang-kadang 1 bar, 2 bar. Jadi 3G lagi. Daripada bandar utama ni nak pergi ke Damansara Utama pun kadang-kadang line dia pun tak utama. Jadi saya dah bagi tahu kepada semua CEO telco-telco ni. Saya kata baguslah kita ada 5G. Rakyat masih nak 4G yang betul-betul boleh dimanfaatkan. Peralih, maaf. Okey, silakan. Tak apa, silakan. Tapi bila kita dah fokus kepada pelaksanaan 5G, kita nak bagi 5G ni capai sehingga 90 ke 100%, bagaimana dengan kualiti 4G itu sendiri? Adakah memang akan terus kekal begitu ataupun dia akan drop? Saya dah minta SKMM dan saya pernah sebut dalam Dewan Rakyat bahawa kita perlu ada sedikit perubahan kepada terma-terma. Kalau sebelum ni kita selalu sebut sebagai quality of service, kualiti perkhidmatan. Tapi saya nak ubah kepada satu konsep yang berbeza, iaitu quality of experience, kualiti pengalaman. Kualiti perkhidmatan tu maksudnya kalau kita tengok bila kita ambil package, kita sign kontrak tau dengan syarikat. Syarikat akan ada satu klausa, dia kata best effort. Maksudnya walaupun kamu tempah 100 Mbps, tapi best effort yang kami boleh bagi pada waktu itu ialah 20 Mbps. Itu yang dia kata. Tapi kita kata sekarang ni perkara tu kita kena tukarlah, ya. Sebab kalau kita bandingkan negara Malaysia dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, kita antara negara yang membayar paling tinggi untuk internet berbanding dengan negara-negara lain. Jadi saya kata you all dah untung banyak. Kalau kita tengok semangat Perdana Menteri dalam isu bernas contohnya. Okeylah, dalam bab ni bagi balik kepada pesawah, bagi balik kepada yang mengusahakan, bagi balik kepada rakyat. Saya sekarang ni minta semua telco-telco, look, you all dah, yalah, kalau kita tengok pendapatan dia pun tak pernah merudum, tak pernah drop kan. Jadi kita sekarang ni bantulah rakyat. Fokus kepada quality of experience, quality pengalaman. Kita selesaikan masalah drop call ni. Boleh dibuat. Sebenarnya boleh. Dan saya lihat sebab kita bincang 5G, mereka sedia datang berunding dan kita capai satu penyelesaian bersama, arahan daripada kerajaan dan mereka pun dah sedia bersama. Jadi saya kata, okey, why not kita selesaikan juga 4G. So, diorang pun yalah tak nak kena buat lah, menteri dah cakap kan. Jadi tak naklah jadi macam 4G dengan 3G dulu. Bila 4G orang 3G agak kurang kan. 4G ni penting sebab asas kepada 5G sebenarnya 4G. Asas kepadanya masih 4G. So sebab kalau kita nak tunggu capai 100% tu lambat. Jadi antara benda yang saya minta menjelang bulan Jun ini kita gunakan negeri Sarawak yang saya baru lawat untuk pastikan masalah internet di Sarawak ni saya nak tengok diselesaikan segera. InsyaAllah. Itu komitmen saya kepada Premier. InsyaAllah. Pastinya peralihan itu juga bukan dalam keadaan yang segera, ya, YB? Ya. Okey. Kita di akhir perbincangan ini mungkin YB nak kongsikan harapan YB berkenaan dengan usaha kerajaan yang dilihat sangat progres ketika ini untuk merealisasikan hala tuju 5G negara kita. Ya, kita kena tengok dalam 6 bulan ya sejak kerajaan perpaduan ini mentadbir, 3 bulan pertama tahun ini menunjukkan beberapa angka yang sangat positif. Inflasi rendah dalam 3.4-3.6%. Kita punya kadar pengangguran pun rendah. Ya. Kita punya pertumbuhan ekonomi sangat rancak, lebih daripada yang dijangkakan.
mencecah melebihi 5.6%. Dan masa yang sama, usaha kerajaan untuk roll out, pastikan pelaksanaan 5G ni sampai 80% sebelum hujung tahun, menunjukkan satu trend yang positif. Kita dah hampir 60% sekarang. Jadi harapan saya, di samping keadaan ekonomi yang semakin baik, pelaburan yang masuk, ya, dan kedudukan untuk kebebasan media, sekarang ni kita berada di kedudukan yang paling tinggi dalam sejarah. Tangga ke-73 ya, dalam dipanggil Reporters Without Borders punya indeks kebebasan media. Tapi apa yang harapan saya, rakyat pertama, gunakanlah internet dengan baik. Satu, untuk terlibat dalam ekonomi digital. Belajar macam mana. Tapi yang penting juga, elak daripada fitnah dan hati-hati scammer. Hati-hati scammer. Betul. Jangan mudah kita terpedaya, dapat maklumat, percaya bulat-bulat. Oh, ini daripada Bukit Aman ni. Tak. Cek dulu. Bayar keluar duit terus. Bayar keluar. Jangan. Jadi you all pun hati-hati. Kadang-kadang saya tengok menteri-menteri pun kadang-kadang ada juga yang hampir kena. Sehinggalah diorang cek. Jadi keadaan sekarang ni alhamdulillah semakin positif dan sentimennya positif, terutama pelabur dalam dan luar negara. Kita sedang melengkapkan isu prasarana infrastruktur. Harapan saya kita akan dapat memanfaatkan dengan positif. Jangan salah guna, jangan senang termakan dengan scammer. Baik, itu yang paling penting. Itu memang kena berhati-hati, cek mak ayah kita juga. Pantau penggunaan telefon orang tu. Pantau. Okey, jadi itulah dia update terkini mengenai dui rangkaian 5G, satu peralihan ke arah kemampanan bersama dengan YB Fahmi Fadzil, Menteri Komunikasi dan Digital untuk hari ini. Tapi YB, sebelum berakhir, ini ada soalan daripada peminat-peminat YB. Trivia yang paling pantas tak sampai 2 minit. Kalau boleh nak mengenali YB Fahmi Fadzil. Mereka ingin tahu apa makanan kegemaran YB. Oh, lama. Saya suka, kalau dekat kawasan saya, dekat Lembah Pantai, dia ada dua yang favourite saya. Apa dia tu? Satu tu nama dia roti canai. Roti canai Pak Ali Tsunami. Kalau pergi banjir ke apa? Dia banjir dan ada telur goyang. Okey. So itu satu. Kena cari tu. Kalau datang ke Bazaria Pantai, ada some of the best cakoi in KL. Cakoi. Favorite tu. Datang. Okey, dua-dua kita cari, Aziz. Datang. Dua-dua petang ni juga. Petang juga datang. Warna kegemaran YB. Tapi you all banjir sendirilah. Malah baru nak cari. Okey, YB. Warna kegemaran. Saya suka warna kelabu ni lah kot. Kelabu, pasukan bola sepak kegemaran. Saya suka, kalau saya kata Liverpool, nanti orang Man U marah. Saya kata orang Man U, nanti orang MU kat sebelah ni. Itulah kan, orang Liverpool marah. Saya kata Chelsea, nanti semua pun marah. Jadi saya kata saya suka JDT. Okay. Orang Lembah Pantai suka JDT. Okey. Mata pelajaran kegemaran. Saya suka sejarah. Sejarah Nerd sikit. Last movie yang YB tonton. Last movie yang saya tonton. Okey, saya tengok dua filem. Satu Anwar The Untold Story. Kedua saya tengok Police Evo. Kita lagi kurang update dengan apa yang berlaku yang terkini. Jadi itulah dia YB Fahmi Fadzil, Menteri Komunikasi dan Digital. Terima kasih banyak YB sebab sudi bersama kami hari ini dan update mengenai 5G. Jadi diharapkan agar kita pun dapat faham apa yang YB sampaikan dan ingat pantau penggunaan internet kita satu keluarga. InsyaAllah. Dan kita nak berehat seketika, kembali lagi bersama kami di Malaysia Hari Ini.